Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 1 bagi bab 4 iaitu lakaran. Okey, pada kelas yang lalu kita telah mempelajari mengenai teknik lakaran pictorial. Kita dah belajar mengenai kaedah asas lakaran, kita dah belajar mengenai lakaran oblik, kita dah belajar mengenai lakaran isometrik, dan hari ini kita akan menyambungkan lagi pembelajaran kita untuk lakaran perspektif. Okey, sebelum tu cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku teks kamu dan kamu boleh buka pada muka surat 79. Okey, muka surat 79. Okey, baik. Sebelum itu, apakah yang dikatakan dengan lakaran perspektif? Okey, kita tengok apa dia yang dikatakan dengan lakaran perspektif. Okey, ini cikgu dah ringkaskan. Okey, apa dia lakaran perspektif? Okey, lakaran perspektif ini adalah kaedah ilustrasi objek yang mempunyai pandangan mata manusia, yang menyerupai pandangan mata manusia. Mana kita pandang tu nampak dia punya real dia, kalau dalam bahasa Inggeris kan, nampak dia punya tu lebih menyerupai pandangan manusia. Objek dekat bersaiz besar berbanding objek yang jauh. Maksudnya yang kita nampak dekat saiz dia lebih besar berbanding yang kita nampak jauh. Jadi hasil lakaran perspektif ni dapat hasilkan image dalam bentuk 3 dimensi yang menampakkan bentuk lebih real, lebih realistik. Okey, lakaran perspektif ni dia boleh dihasilkan melalui 3 kaedah. Yang pertama adalah kaedah 1 titik, yang kedua adalah kaedah 2 titik, dan yang ketiga adalah kaedah 3 titik. Okey, lakaran perspektif ni lazimnya digunakan untuk mempersembahkan imej yang bersaiz besar dan panjang kepada pelanggan. Contoh dia apa? Contoh dia macam bangunan. Bangunan kan besar, jadi nak nampak dia punya lakaran ataupun imej tu lebih realistik, jadi kita akan gunakan lakaran perspektif. Sama juga kenderaan saiz dia besar, jadi nak persembahkan lakaran ataupun imej yang bersaiz besar ni lebih teliti kepada pelanggan, kita akan pakai lakaran perspektif. Sama juga dengan perabot. Okey, baik. Kalau kamu tengok dekat buku teks kamu ni, di sini muka surat 79 ini ada 3 gambar lakaran perspektif. Yang pertama ini adalah lakaran perspektif 1 titik. Yang ini adalah lakaran perspektif 2 titik. Dan yang ini adalah lakaran perspektif 3 titik. Kenapa dia dipanggil lakaran perspektif 1 titik? Yang ni benda ni. Benda ni yang dikatakan dia punya titik. Yang ujung tu yang ni pun sama juga. Ini 2 titik, so ada 2. Ni 2 titik dia. Okey, yang ni 3 titik. Kenapa dia 3 titik? Kerana dia ada 3. Okey, kita teruskan lagi. Kita tengok muka surat yang sebelah. Okey, kamu buka buku teks kamu. Elemen lakaran perspektif. Elemen lakaran perspektif. Okey, secara ringkasnya, elemen lakaran perspektif ni dia ada garis ufuk. Garis ufuk ni tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk tunjukkan aras penglihatan mata, sama ada di bawah, separas ataupun di atas. Yang kedua, garis bumi. Garis bumi ni fungsi dia sebagai apa? Sebagai tapak kepada objek. Garis bumi ni, dari garis bumi ni, garisan perspektif akan diunjurkan ke titik lenyap yang berada di garisan ufuk. Okey, kita tengok buku teks kamu. Ni gambar ni
Kamu tengok gambar yang ni. Okey, ini adalah gambar, kita katakan gambar dalam rumah lah ni gambar dalam rumah. Okey, kan rumah ni kan luas. Okey, kita tengok gambar ni. Dia dari depan dia, image dia besar dan sampai ke belakang dia mengecil. Okey, yang mana dikatakan garis ufuk? Garis ufuk adalah garisan yang di tengah-tengah ini. Garisan di tengah-tengah ini. Okey, yang di ujung ni adalah dia punya titik lenyap. Okey, yang depan sekali adalah garis bumi. Garis bumi ni tadi apa guna dia? Garis bumi ni adalah dia jadi tapak, tapak kepada objek yang kita nak lukis tu. Okey, kalau kamu tengok ni, yang ni, gambar yang seterusnya ni, ini mungkin lebih jelas sikit lah. Okey, yang pertama adalah garis bumi, yang kedua adalah garis ufuk. Okey, garis ufuk ni tadi dia menunjukkan aras kita, penglihatan kita nak tengok sama ada daripada bawah ataupun daripada atas ataupun dia separas. Okey, garis bumi ni tadi, garis bumi ni dia tapak kepada objek. Kalau kamu tengok ni kan, gambar almari ni kan, gambar ni bermula pada garis bumi. Jadi ini adalah dia katakan dia punya tapak kepada objek. Okey, kamu tengok yang bawah ni pula. Yang bawah ni. Pandangan mata buron digunakan apabila objek berada di bawah aras mata. Pandangan mata burung. Ni. Maksudnya pandangan daripada sini. Apabila objek tu berada di bawah aras mata. Maksudnya yang di bawah ni lah. Okey, pandangan mata ulat digunakan apabila objek berada di sebelah atas aras mata. Mana ni mata ulat ni? Dia pandang daripada sini, mana objek ni di atas. Okey, untuk lukisan perspektif ni selalunya kita akan menggunakan pandangan di bawah aras mata. Jadi yang ni lah, yang bahagian bawah ini. Okey, sekarang ni cikgu nak ajar kamu langkah untuk melakar perspektif satu titik. Perspektif satu titik di bawah aras mata. Okey, macam mana nak lukis dia? Okey, ni cikgu nak ajar macam mana cara untuk lukis dia. Kamu boleh tengok Okey, kamu boleh rujuk juga buku teks kamu tu. Okey, yang mula-mula sekali, kamu kena buat dia punya garis bumi. Okey, garis bumi ni ambil pembaris kamu. Okey, ambil pembaris kamu. Kamu gariskan garis bumi. Okey, contoh Okey, garis bumi. Okey, siap, garis bumi. Okey, ini adalah garis bumi. GB. Garis bumi. Okey, yang kedua, kamu lakarkan dia punya garis ufuk. Okey, ni cikgu cuma lukis macam tu je lah sebab kita cuma nak belajar dia punya cara dia sahaja. Kita bukannya seperti belajar lukisan kejuruteraan Okey, yang ni tadi garis bumi. Yang ini adalah garis ufuk. GU dia panggil. Okey, kita tentukan di mana titik lenyap. Titik lenyap pada garis ufuk, tapi dia mesti di sebelah kanan. Okey, contohlah dekat sini lah. Okey, contoh cikgu letak sini. Ini adalah dia punya TL, titik lenyap dia. Okey, seterusnya, ni tadi langkah pertama. Ini langkah kedua. Seterusnya, okey, kita lukis pandangan hadapan dan tandakan dia punya perpenjuru dia dengan tak kira lah OA, BC ke 1, 2, 3 ke di atas garis bumi. Okey, contohlah cikgu nak lukis gambar 4 segi, segi 4. Okey, contoh gambar segi
4 ni. Ini contoh lah contoh. Okey, contoh dia. Maaf, pesan cikgu ni tak berapa ni sangat. Contoh lah, lebih kurang lah macam tu Okey, lepas tu tandakan A, B, C, D. Okey, kemudian unjurkan setiap penjuru pandangan hadapan ni pandangan hadapan pandangan hadapan dengan garisan perspektif ke titik lenyap. Garisan yang ni yang dikatakan garisan perspektif ni, lakaran perspektif ni garisan tu lah. Kita unjurkan ke titik lenyap. Okey, dah siap ke tu? Belum lagi Okey, yang di bawah ni dia garis putus sebab dia tak nampak dia di belakang. Okey, so unjurkan ke titik lenyap. Okey, kurang macam tu lah. Okey, ini adalah langkah keempat. Tadi ini langkah ketiga Langkah ketiga kita buat dia punya ni. Langkah keempat kita unjurkan ni. Okey, langkah kelima. Langkah kelima kita tentukan lebar dia. Lebar objek kita ni berapa? Kita mulakan untuk tanda dia punya lebar objek dengan titik E bermula daripada titik A. Okey, lebar dia kita ukur. Okey, contohlah cikgu nak katakanlah dekat sini lebar dia. Okey, kat sini Okey, so sini cikgu buat huruf E. Okey. Kemudian cikgu gariskan. Gariskan supaya dia bertemu dengan sini. Okey, sini cikgu tandakan dengan F. Okey. Kemudian unjurkan garis lari daripada BC. Maaf tadi sini D tadi, ni C. C kat sini Okey, ni C Okey, unjurkan garis lari daripada BC bermula dari titik F. Okey, menjadi garisan FG. Okey, dari sini tarik ke bawah. Okey, yang ni cikgu letak dia G. Okey. Makanya sekarang ni kita kena terangkan garisan ini. Terangkan garisan ini. Okey, terangkan garisan ini. Okey, maka jadilah lakaran perspektif satu titik di bawah aras mata. Okey. Itu untuk perspektif satu titik di bawah aras mata. Okey, seterusnya langkah melakar perspektif dua titik di bawah aras mata. Okey, tadi perspektif satu titik, ini perspektif dua titik. Okey, kaedah dia sama je, lebih kurang je dengan yang kita buat tadi, cuma beza dia dua titik. Okey, yang pertama kamu kena lukiskan dulu garis bumi. Okey, ini yang cikgu lukis ni adalah GB, iaitu garis bumi. Okey, yang kedua kamu kena lukis dia punya garis ufuk. Garis ufuk adalah di atas kepada garis bumi. Okey, ini adalah garis
garis ufuk. Okey, ni tadi garis bumi. Kemudian tentukan titik lenyap. Titik lenyap dia TL1 dan titik lenyap TL2. Okey, katakanlah kat sini TL1. Okey, ni TL1. Dekat sini TL2. Okey. Nampak? Okey. Ni tadi langkah pertama, ini langkah kedua, yang ini langkah ketiga. Kita tentukan dia punya titik. Okey, sekarang ni kita nak bina satu objek. Objek menggunakan lakaran perspektif dua titik. Okey. Jadi sekarang ni kita kena buat satu garisan menegak yang mewakili tinggi objek dan dilabelkan sebagai AB. Okey, contohlah cikgu buat kat tengah ni. Nak cantik pakai pembaris. Okey. Katakanlah dekat tengah ni. Ini dia mewakili tinggi objek. Okey. Jadi sini cikgu letak B. Sini cikgu letak A. Ni sama ya, kamu boleh rujuk dekat buku teks kamu pada muka surat 83, lebih kurang saja. Okey, ini dia mewakili tinggi objek. Tinggi objek. Tinggi objek. Okey, langkah keempat, unjurkan garis perspektif bermula dari titik A dan titik B ke TL1 dan juga ke TL2. Okey, maknanya kamu kena lakarkan garisan perspektif. Okey. Okey, siap. Baik. Tadi kita dah buat garis ni, tentukan tinggi. Lepas tu kita dah buat garisan perspektif. Kemudian kita nak tandakan panjang objek. Panjang objek pada garisan ini, TL1A ni. Kita nak tandakan panjang. Tadi kita dah ada tinggi, sekarang ni kita nak tandakan panjang. Okey, contohlah cikgu letak kat sini panjang. Okey, panjang dekat sini. Tak tahulah berapa ni. Atas pada lukisan kamu lah. Ni cikgu cuma nak tunjuk. Jadi cikgu letakkan dia sebagai C. Okey, kemudian lebar. Lebar tandakan pada TL2A. Okey, katakanlah cikgu letak lebar dia dekat sini. Okey. Tandakan dengan sini C, sini atas ni, nanti kamu kena gariskan selari ni. Bila kamu tanda kat sini, kamu kena garis selari. So dekat sini dia akan jadi D. Tadi sini CD, sini cikgu akan tanda dengan F. Dan kena garis selari dan atas ni adalah E. Okey, kemudian gariskan. Okey, gariskan. Okey. Kemudian unjurkan garisan-garisan tadi ni dengan titik TL1 dan juga titik TL2. Okey. C dan D ni unjurkan ke TL2. E dan F ni unjurkan ke TL1.
Okey, nampak dah jadi kan bentuk dia punya objek. Okey. Kemudian dia ada titik pertemuan dekat sini. So kat titik pertemuan ni cikgu letakkan dia sebagai G. Okey, langkah terakhir dia kita kena pekatkan dia punya garisan. Pekatkan dia punya garisan. Okey, maka jadilah lakaran perspektif dua titik di bawah aras mata. Yang belakang ni kamu tidak perlu pekatkan kerana objek kita pandang dari arah sini dan belakang ni kita tak nampak. Okey, cikgu harap kamu boleh faham setakat tu. Okey, seterusnya kamu boleh buka buku teks kamu pada muka surat 84 dan juga 85. Kita akan buat pula lakaran perspektif 3 titik. Tadi 2 titik. Kita dah buat 1 titik, kita dah buat 2 titik. Sekarang kita kena buat yang 3 titik. Okey. Macam mana yang 3 titik ni pula? Okey, sama je. Tapi yang ni dia lain sikit. Okey, mula-mula kita akan buat dulu garis ufuk. Okey, yang ni dia tak ada garis bumi dia pakai garis ufuk. Okey. Ini adalah garis ufuk. G U. Okey, ni langkah pertama. Okey, kemudian lakarkan satu garis menegak di tengah-tengah garis ufuk. Okey, di tengah-tengah garis ufuk ni kita lakarkan satu garis menegak. Okey. Ini adalah garis menegak. Okey, kemudian tandakan titik lenyap TL1 dan titik lenyap TL2 di atas garis ufuk. Okey, katakanlah cikgu tanda dekat sini lah contoh Sini TL1, sini TL2. Okey, kemudian titik lenyap TL3 di atas garisan menegak. Okey, contoh cikgu ambil dekat sini lah Okey, sini TL3. Yang kita belajar tadi ada TL1 dan TL2 saja. Titik lenyap dia ada 2 saja. Mula 1, lepas tu 2. Lepas tu sekarang ni kita belajar ada 3. Okey. Kemudian bermula daripada titik lenyap 3 ni, ukur lebar objek kita nak lukis tu. Kita tandakan lebar objek kita nak lukis tu dengan titik 2. Okey, contohlah tak kira lah panjang lebar dia berapa kamu nak buat, cuma kamu akan mula daripada TL3. Okey, contohlah dekat sini lah cikgu letak. Cikgu tandakan dia ni dengan 2. Bukannya maksud panjang dia tu 2. Tak, ni 2 ni cuma nak simbolik dia. Okey. Kemudian daripada titik 2 ni, ukur lagi tinggi objek. Tadi lebar, ini dia punya lebar. Ni dia punya lebar. Lebar objek kita nak lukis. Okey, kemudian tinggi objek dengan 1. Okey, contohlah cikgu kat sinilah. Cikgu labelkan dia sebagai 1 bagi tinggi objek. Okey, kemudian dari titik lenyap TL1 ni, kamu gariskan garisan perspektif dia sentuh ke 1 dan dari TL2 sentuh ke 1.
Okey, contoh macam tu lah lebih kurang. Okey, kemudian mula dari titik lenyap 1 ni, unjurkan pula garis ke yang 2 ni tadi. Dan kemudian yang TL2 ni ke titik lenyap 2 ke 2 ni juga. Okey, lebih kurang macam tu lah. Okey, kemudian ukur lebar objek dan tandakan pada garisan perspektif TL1. TL1, TL1, 1. Maknanya kita nak buat dia punya lebar dia. Tadi kita dah ada dia punya yang ni kan. Okey, sekarang ni kita nak buat dia punya lebar. Okey. Ukur lebar objek tandakan pada garisan perspektif TL1, 1 dengan huruf A. Okey, contohlah lebar dia, tak kira lah nak buat berapa pun, tapi kamu tandakan dengan A dekat garis TL1, 1. Okey, contohlah dekat sini dia tak tahulah berapa saiz lebar dia. Cuma lebih kurang cikgu buat macam tu lah. Okey, cikgu tandakan dia dengan A. Okey. Kemudian ukur lebar panjang dia dan tandakan pada garisan perspektif TL2, 1. Okey, lebar panjang. Tadi dia punya lebar objek ni, dia punya lebar panjang dekat sini pula. Okey, contohlah cikgu letak kat sini Contoh, cikgu pun tak tahulah berapa ukuran ni. Cuma nak tunjuk cara nak lukis. Okey, B. Okey, sekarang ni unjurkan garisan bermula dari TL3 sentuh ke titik A dan TL3 sentuh ke titik B. Okey. Nampak dah jadi Okey, kemudian unjurkan garisan perspektif TL1 ke titik B, TL2 ke titik A. Okey, dah siap. Okey, sekarang ni kita pekatkan dia punya garisan tu. Okey, maka jadilah kita punya lakaran perspektif 3 titik di bawah aras mata. Okey, itu saja. Jadi yang belakang ni kamu tidak perlu untuk pekatkan. Okey, untuk kita melakar garisan perspektif, kita tidak perlu untuk tekan dia punya terang garisan tu. Tapi bila dah siap, dah nampak bentuk objek tu, barulah kita akan tekan untuk nampakkan dia punya garisan pembinaan objek. Okey, baik, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini untuk lakaran perspektif. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sila lengkapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Okey, jika anda faham dan berminat dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.